memberikan kelebihannya dari beberapa pelajaran daripada surah-surah ini, dapatlah lagi menambahkan rasa zauk lagi. Bila kita baca, lebih rasa seronok, lebih menambahkan lagi kefahaman kepada kita dan penghayatan kepada surah-surah tersebut, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam surah Al-Humazah. Jadi saya minta kepada Ustaz kita, Ustaz Aiman, Syekh Aiman, untuk membacakan surah Al-Humazah, insya-Allah. Ada Ustaz Aiman? Alhamdulillah. Rindu nak dengar Ustaz Aiman. Surah Al-Humazah. Al-Humazah. Gambarnya mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Aiman di atas bacaan yang penuh khusyuk, insya-Allah, tabarakallah. Jadi penting bagi kita semua apabila mana nak membaca Al-Quran, kalau kita bukan daripada ahlinya, sebaiknya kita dengar daripada ahlinya lah. Mana kata yang betul makhrajnya, yang betul tajwidnya, supaya insya-Allah dengan mudah-mudahan dapatlah kita ikuti bacaan tersebut dengan bacaan yang terbaik, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, telah kita dengarkan suratul Hamazah, bacaan daripada Ustaz Aiman. Mungkin kalau kita sekali dengar nampak macam surah ni biasa-biasa saja kan, tapi kalau kita faham betul-betul, insya-Allah pendengaran yang kita akan dengar lepas ni daripada suratul Hamazah dapat lagi kata menambahkan ketakutan kita. Bila kita dengar, kita rasa takut dengan apa yang telah Allah Subhanahu Ustaz, aku tak dengar. Ustaz tertutup tu mic. dengar ke? Macam mana boleh tutup? Okey. Jadi alhamdulillah, tadi kita telah dengar bacaan daripada Ustaz Aiman. Jadi begitulah, apabila mana kita nak mendengar atau nak mempelajari Al-Quran, sebaik-baiknya kita dengar daripada ahli dia, ataupun dalam proses talaqi ni kita jumpa dengan guru, kita belajar. Sebab apa, tak cukup kalau kita belajar Al-Quran ni secara teori saja. Orang bagi tahu kita tentang hukum hakam tajwid, makhraj ni bagaimana, tetapi kalau kita tidak berdepan, tak dengar betul-betul, ataupun tidak ada guru yang membetulkan bacaan kita, maka mungkin kita tidak akan mendapat bacaan yang sempurna. Dan antara cara untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita dengar daripada ahli-ahli seperti Ustaz Aiman, ataupun kalau kita rajin kita belilah CD-CD Al-Quran
Al-Quran ke, ataupun sekarang dekat YouTube mudah nak cari share-share yang sedap suaranya yang kita dengar, kita boleh bezakan betul tak cara aku sebut ni dengan share tersebut. Dan itu insya-Allah akan menambahkan lagi kualiti bacaan Al-Quran kita, dan insya-Allah akan menguruskan untuk kita mendapat pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi alhamdulillah, berkenaan dengan suratul Hamazah, Ustaz Aiman tadi baca, mungkin kalau kita dengar macam kita dengar biasa saja. Sebab apa? Kita tak faham lagi sebenar-benarnya apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah ketengahkan di dalam ayat ini. Bagi mereka yang membaca terjemahan, sedikit sebanyak membantu kefahaman. Tetapi kalau kita pergi lebih dalam sikit, kita tengok apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mufassirin, insya-Allah akan tambahkan lagi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Humazah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suratul Humazah ia merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ni, surah-surah Makkiyah, kebanyakan surah-surah Makkiyah ni ayat dia pendek-pendek, dan dia lebih mengajar orang yang mendengar ni supaya kata mengenali Tuhan, dan supaya menambahkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat surah Makkiyah ni ke arah begitu, kepada tauhid kepada Allah, takut kepada Allah, takut dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan surah Makkiyah ni seolah-olah nak membentuk akhlak mereka pada zaman sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta apabila mana orang-orang musyrikin Quraisy Makkah yang apabila mana mendengar ayat-ayat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, gemetar hati mereka dan menyebabkan mereka nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang ulama tafsir yang dikenal sebagai Al-Makki An-Nasiri di dalam kitab tafsir dia fi ahadits tafsir, dia kata bahawasanya surah ini seolah-olah menekankan kepada umat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, supaya menjauhkan diri daripada sifat ataupun sikap al-humazah dan al-lumazah. Apa maksud humazah ni? Apa maksud al-lumazah? Insya-Allah kita akan tengok di dalam tafsirnya. Dan Ibn Ashur juga menyebutkan di dalam tafsir dia yang dikenali sebagai At-Tahrir wa Tanwir. Dia mengatakan bahawasanya tujuan utama daripada surah ini adalah untuk menunjukkan janji bagi orang-orang musyrikin Quraisy Makkah yang telah banyak mencela dan mencaci kaum muslimin. Dan dengan celaan mereka yang sangat hebat ini, tujuan mereka hanyalah semata-mata untuk membuatkan orang-orang muslimin dan muslimat pada ketika itu rasa tertekan dengan cemuhan dan celaan tersebut, dan dengan sebab itu mereka mengharapkan mudah-mudahan dengan celahan ataupun cacian yang mereka berikan kepada orang muslimin dan muslimat pada ketika itu akan menyebabkan mereka jauh daripada Islam, tidak suka pada Islam dan kembali kepada agama mereka. So ada dua lah yang saya boleh ketengahkan tujuan utama ayat ni. Pertama, ianya merupakan secara umum cerita pada semua umat Islam, termasuk kita zaman sekarang, supaya jauh sikap celaan-celaan lumazah dengan lumazah ni, okey, supaya kita jadi mukmin sejati. Dan yang kedua, cerita pasal pada zaman dulu lah, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak ketengahkan janji apakah akibat yang akan berlaku kalau kamu sentiasa mencela orang Islam. Okay, ini yang diketengahkan oleh Ibn Ashur rahimahullah di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Jadi kita masuk di dalam ayat yang pertama di dalam suratul Humazah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun, wail maksudnya celaka, kecelakaan. Dan setiap kalilah kalau kita jumpa perkataan ini di dalam Al-Quran, waw jalam, kalau dia 3 huruf ni dekat-dekat satu dalam satu perkataan, maka ia akan merujuk kepada kecelakaan. So kalau nanti kita baca Al-Quran, jumpa perkataan wailun contohnya, kita rujuklah balik dalam terjemahan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin beritahu pada kita, memberi amaran kepada kita tentang kecelakaan tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut wailun likulli, celakalah untuk kepada setiap, likulli. Kita tengok dalam baris bawah yang pertama tersebut memberi makna untuk ataupun kepada. Kulli, maksudnya adalah setiap, semua. Dan perkataan asalnya adalah kullu. Tetapi bila mana ada lam sebelumnya, maka ia menjadikan kullu majrur bil kasrah, dikasrahkan. Masuk kasrah ni baris bawah lah ni kalau kita masuk dalam bahasa Arab lah. Tapi cukuplah kalau kita jumpa kullu, kulli, maka ia memberi makna setiap, semua. Humazatin lumazah. Humazah, ada perbincangan lah berkenaan apakah itu humazah dan apakah itu maksudnya lumazah. Dan al-humazah, ia memberi makna mengaibkan ataupun mencaci ataupun menghina ataupun mengumpat di belakang dengan kata-kata, dengan mengaibkan, untuk mengaibkan seseorang manusia itu. Dan al-lumazah, yang memberi makna al-lumazah pula maksudnya adalah dia mengaibkan orang yang sedang duduk di depan dia dengan dia. Kedua-dua ini memberi mencaci, mencela, menghina, mengaibkan dan sebagainya, yang memberi makna ke arah tersebut. Cuma bezanya adalah humazah ni, ada ulama mengatakan bahawasanya ia cakap di belakang orang, di belakang orang tersebut. Mana kata dia cerita, dia caci orang tersebut, dia hina orang tersebut di belakang orang tersebut. Mana kata mengumpat secara senyap-senyap tanpa pengetahuan orang yang dia caci tersebut. Itu humazah. Tapi al-lumazah ni, bila dia duduk sama-sama lah, dia duduk dengan kawan-kawan dia, dia berlepak bersama-sama dengan kawan-kawan dia, waktu tu lah dia duduk mengaibkan kawan dia. Dan ini berlaku hatta secara terang-terangan, kita boleh lihatlah di zaman kita ni. Kalau bahasa orang muda lah, bahasa orang muda kita kata membahan orang lah. Tak tahulah perkataan tu difahami tak semua peringkat umur, tapi kalau peringkat saya, umur saya ni, kita panggil bahan orang. Apa kita tengah sembang-sembang, ada sekali dengan kawan ni tengah lepak-lepak, kita duduklah mengaibkan dia. Apa sajalah, cakap-cakap, kadang-kadang nampak macam suka-suka, tapi sebenarnya kawan tersebut boleh menyebabkan dia terasa lah dan mengaibkan dia di atas perkataan dan cacian yang kita lakukan ke atas orang tersebut. Itu humazah dan al-lumazah. Dan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsir dia membezakanlah al-humazah ni adalah dengan kata-kata dan al-lumazah dengan perbuatan. Maksudnya ada cacian yang disebut dengan mulut, disebut dengan lisan dia, dengan kata-kata dia, perkataan yang dilontarkan, itu maksudnya humazah. Tapi kalau dengan perbuatan, contohlah sekarang ni kita ada Facebook, kita ada Instagram. Kadang-kadang kita tengok ada saja berita-berita kontroversi, termasuklah politik ke apa sajalah, yang kita lihat tu menyebabkan tangan kita ni gatal sangat nak komen semua benda. Jadi bila kita komen tu, kadang-kadang komen tersebut membawa ke arah cacian kepada orang tersebut ataupun menghina orang tersebut. Dan itulah yang dikenali sebagai lumazah. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata humazah ni maksudnya adalah
menghina dan mengaibkan, hinaan yang mengaibkan. Dan Ar-Rabi' Ibn Anas ni saya ketengahkanlah beberapa kata-kata mufassirin, ulama-ulama tafsir berkenaan dengan humazah dan lumazah ni. So Ar-Rabi' Ibn Anas dia kata humazah ni maksudnya adalah dia mencela, dia menghina di depan-depan wajah orang tersebut, maksud depan-depan dia. Dan lumazah ni adalah dia cakap belakang, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dan Ibn Jarir rahimahullah di dalam kitab tafsir dia Jami'ul Bayan, dia kata bahawasanya yang paling benar ataupun daripada maksud humazah dan lumazah ni adalah maksud daripada humazah dan lumazah ni secara umum. Tak kira lah sama ada cakap belakang ke, cakap depan ke, hina dengan perbuatan ke, hina dengan perkataan ke, semua yang merujuk kepada maksud penghinaan, cacian, celaan, semua termasuk dalam keadaan dalam perkataan humazah dan lumazah secara umum tanpa dikhususkan sama ada di belakang ke ataupun secara terang-terangan. Itu maksud daripada wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap mereka orang yang mencaci, mencela, menghina seseorang, ataupun mengumpat seseorang itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ayat ini kecelakaan tersebut dikuatkan pula di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam kitabnya, dan juga telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra. Apa kata Nabi SAW? Hadis yang telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah quttat, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Mengadu domba ke, mencela ke, menghina ke, mengumpat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk syurga seseorang yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita, bila mana kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amaran bagi mereka yang sentiasa mencela dan menghina ataupun mengadu domba, mengumpat dan sebagainya, mengaibkan seseorang, amarannya adalah dikhawatiri tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting ngaji tu, belajar ni. Sebab kita tahu amaran-amarannya, pertama akan dapat kecelakaan, dan kecelakaan ini merupakan laknat daripada Tuhan. Tuhan sendiri kata celaka mereka yang humazah dan lumazah ni, cela dan hina. Dan kata Nabi pula, tak masuk syurga orang yang buat melakukan hal-hal tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi ayat yang seterusnya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Alladzi, yang memberi makna yang. Setiap kali kita buka Al-Quran, jumpa perkataan alladzi ataupun allatika. Banyaklah, tapi alladzi maksudnya yang. Surah-surah ni lepas ni kita buka Al-Quran, kita dah faham dah. Alladzi ni maksudnya yang. Yang apa? Jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpul hartanya dan menghitung-hitung hartanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata seorang ulama tafsir iaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dia ini merupakan salah seorang ulama Saudi yang terkenal pada zaman dahulu. Dan dia ada satu kitab tafsir yang dikenali sebagai Taisirul Karimur Rahman, ataupun dikenali dengan nama mudahnya Tafsir As-Sa'di. Kalau kita pergi ke Mekah, kita boleh carilah Tafsir As-Sa'di ni, kadang-kadang dah diterjemah dah
di dalam bahasa Inggeris yang saya jumpa lah. Secara kata tafsir Sa'adi ni diterjemah secara Inggeris secara semuanya tu ada dalam berjilid-jilid lah, kitab agak besar. Okay, dan dalam bahasa Melayu saya tak pasti sama ada diterjemah ataupun tidak. Cuma kalau datang ke Mekah nanti, nak cari tafsir yang mudah untuk kita faham, salah satunya tafsir As-Sa'adi. Kerana dia ni merupakan ulama yang kata pada zaman kita lah, walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi contoh-contoh yang dia beri dan tafsir-tafsir yang dia bawa, ayat-ayat yang dibawa di dalam tafsir tersebut mudah untuk kita faham apakah tujuan dan ibrah yang kita boleh dapat daripada kalamullah Azza wa Jalla. Kata As-Sa'adi rahimahullah, alladhi jama'a malan wa'addadah. Jama'a ni maksudnya yang mengumpul, mala harta-harta, wa'addadah, waw di baris atas memberi makna dan, addadahu maksudnya adalah menghitungnya. Dan mereka yang menghitung, mereka yang mengumpul harta-hartanya dan menghitung-hitung hartanya. Kata As-Sa'adi rahimahullah, sifat mengumpul harta dan menghitung-hitung harta dia ni merupakan salah satu daripada sifat orang yang suka mencela dan menghina seseorang. Dan tidaklah ada benda yang lain lebih penting bagi dia di dalam kehidupannya melainkan kata mengumpul harta dan seterusnya menghitung-hitung harta tersebut. Dan dia ni pula tak ada perasaan langsung nak menginfakkan harta-harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ke jalan kebaikan ataupun ke jalan yang boleh menyambungkan silaturahim dan apa sahaja jalan yang ke arah kebaikan lah. Ini sifat orang yang mana suka mencela, mencaci, menghina, mendomba, mengadu domba ni. Dia ada satu sifat mereka ni suka kumpul harta dan dia suka hitung harta dia dan dia bangga dengan harta yang dia miliki dan dia tak ada minat langsung untuk infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dan apa yang berlaku? Sifat orang yang suka kumpul harta lah, kita pun ialah bukanlah maksudnya kumpul harta ni satu benda yang bermasalah. Kata tak ada masalah pun. Cumanya kalaulah hati dia tu sangat seronok sangat, dia bila mana kumpul harta ni, itulah yang melazatkan di dalam kehidupan dia. Itulah yang paling dia suka sekali. Kumpul-kumpul harta, lepas tu bila mana dia hitung tu akan bertambah lagi. Rasa seronok dalam diri dia. Dan dia pun tak suka untuk infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana dia melihat banyaknya harta dia, bila dia hitung harta dia banyak-banyak dan dia tengok harta dia banyak, dan pada ketika itulah dia rasa itulah yang menyebabkan memuliakan dia lah. Mana kata tak ada benda yang lain yang akan memuliakan dia ataupun memberikan kata keagungan bagi dia melainkan dia mengumpulkan harta banyak-banyak dan dia simpankan harta dia tanpa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana dia minat sangat kumpul harta ni, sayang pada harta, sayang pada dunia, maka pada ketika itu menyebabkan hati dia bertaut kepada dunia, dan pada ketika itu dia rasa tak takut pada akhirat, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sebab itulah dia banyak mencela orang, banyak menghina orang, banyak mengadu domba dan mengaibkan orang lain. Ini yang berlaku lah. So mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketengahkan kita di sini lah, di antara sifat orang-orang yang suka mengadu domba, menghina, mencacinya. Kenapa dia jadi macam tu? Pada asalnya dia suka kumpul harta dia banyak-banyak, dia suka hitung harta dia, dia kumpul, dia hitung, dia suka apa dia duit banyak, dan dia tak nak pun, tak ada rasa nak pun nak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dia tenggelam dengan dunia tersebut, dan dengan sebab itulah dia tak takut nak cerita pasal orang, nak hina orang, nak caci orang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dan ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya harta itu akan mematikan hati seseorang.
ataupun dunia itu akan mematikan hati seseorang. Melainkan digunakan dunia tersebut, harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah hati dia seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan redai bagi dia. Adakah lepas ni kita nak berhenti kerja, tak nak kumpul gaji? Bukan macam itulah. Cari nafkah, cari gaji, bekerja apa semua tak jadi masalah. Tapi ada sebahagian orang yang mana dia suka kumpul harta dia suka dalam bank dia tengok akaun dia banyak, ada puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, dia suka tengok. Biarlah, aku tak bagi siapa pun tak apa. Hatta dengan keluarga dia sendiri pun kadang-kadang dia bakhil dengan keluarga dia. Kadang isteri dia minta beli something ke apa ke, anak-anak dia minta sebenarnya, dia takut nak keluarkan. Sebab apa? Dia sayang pada duit dia, suka pada duit dia, suka tengok kat akaun dia duit banyak. Itulah penyakit hati yang kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buang. Dan saya teringatlah kata-kata Hamka ni. Hamka dia kata bahawasanya tidak lagi dikatakan harta kita, melainkan kita membelanjakan harta tersebut. Katakan dengan kewangan yang kita dapat, duit yang kita dapat, yang ada pada diri kita belum lagi harta kita, melainkan kita belanjakan harta tersebut, kewangan tersebut pada tempat yang sebaiknya, barulah yang dikatakan itu adalah milik kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apa yang berlaku, orang yang suka kumpul harta banyak ni, hati dia tahu pada dunia banyak sangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabu, dia merasakan, yahsabu ni maksudnya dia merasakan, anna sesungguhnya, malahu, harta-hartanya, akhladah, akan kekal sampai bila-bila. Bila mana dia rasa kekal harta dia, sebab itulah dia bakhil untuk menginfakkan hartanya. Dan dia rasa dia akan hidup lama di dunia, maka dia akan rasa dia tak akan matilah, ataupun harta dia tersebut akan berpanjangan sampai dia mati. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau boleh sedekahlah, sedekah harta kita awal-awal lah. Sebab bila kita mati dah tak jadi sedekah, dah jadi pewarisan harta pula lah, faraid lah. Sudah tak dapat pahala sedekah tersebut. Tu bezanya lah. Mana kata duit yang masa kita hidup yang kita ada, harta yang kita ada ni, kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikirakan sedekah. Tapi kalau kita tunggu bila kita mati baru kita nak ada niat nak sedekah, tak jadi sedekah lah, tu dah jadi pewarisan harta lah, faraid lah, kepada orang-orang yang berhak untuk mewarisi harta kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apa yang berlaku bagi mereka yang sangat ni, humazah dan al-lumazah ni, kita lihat di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla maksudnya tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menafikanlah bahawasanya harta-harta yang mereka miliki tersebut, yang mereka kumpulkan tersebut, tidak akan kekal dan tidak akan memberikan manfaat ketika mana dia mati. Bahkan la yumbadhanna fil hutamah, akan dimasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Al-Hutamah. Al-Hutamah ini merupakan salah satu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahawa Al-Hutamah ni bukan nama lah, ianya merupakan sifat bagi neraka itu sendiri. Bila dimasukkan Al-Hutamah ni maksudnya apa? Al-Hutamah ni maksudnya adalah akan menyebabkan seseorang apabila masa dimasukkan di dalam neraka tersebut akan hancur tubuh badannya, akan pecah tubuh badannya, akan dipatah-patahkan tubuh badannya. Itu maksud Al-Hutamah. Dan Allah Subhanahu wa taala selepas daripada ayat tersebut, Allah Ta'ala tanya pada Nabi SAW kepada kita semua secara umum, wa ma adraka mal hutamah. Dan apakah wama, dan apakah adraka, apa yang kau tahu, apa yang kau ada information, apa yang kau tahu, mal hutamah, apakah itu al-hutamah, apakah maksud al-hutamah ni? Dan Allah SWT terangkan narullahil muqadah, ianya merupakan neraka Allah Subhanahu wa taala al-muqadah.
Al-Muqadah ni maksudnya yang sentiasa menyala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat bahawasanya dekat sini Allah Taala nak terangkan kepada kita bahawasanya dalam banyak-banyak neraka Allah Subhanahu wa taala ada satu neraka namanya adalah Al-Hutama, dan disediakan bagi mereka yang banyak mengadu domba, mengumpat, mencela dan menghina orang, dan dia hatinya sentiasa tertaut pada dunia dan isi dan harta-hartanya, maka mereka ini akan dicampakkan di dalam neraka Al-Hutamah. Dia akan menghancurkan tubuh badan mereka. Dan Al-Hutamah ni kata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan neraka yang menyala, apinya sentiasa menyala. Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan perkataan Al-Muqadah ni, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya sifat neraka Al-Hutamah ni dia sentiasa menyala. Sentiasa menyala dan tidak akan terpadam nyalaan tersebut. Bahkan orang yang dimasukkan di dalam neraka tersebut barulah dia tahu bagaimana keadaan neraka tersebut. Sebab tu diterangkan maksudnya Al-Muqadah. Kalau kita kata neraka yang dinyalakan, mana kata mungkin dia akan dipadam, tetapi Allah Ta'ala bagi tahu ini merupakan neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala. Mana kata ianya sentiasa menyala sepanjang masa, semata-mata untuk membakar orang-orang yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang sebelum tadi. Bahkan dia tidak akan terpadam sama sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan di dalam ayat yang ketujuh Allah Ta'ala sebut lagi allati tattali'u 'alal afidah. Dan sesungguhnya allati ni maksudnya yang tattali'u akan naik menyala. Tattali'u ni naiklah, naik ke atas 'alal afidah sehinggalah ke hatinya. Ibn Jarir rahimahullah memberitahu kepada kita bahawasanya nyalaan tersebut, nyalaan tersebut akan menyebabkan dia menyala sampai ke hati dan akan membakar hati manusia. Sebab apa macam tu? Zamakhsyari rahimahullah di dalam kitab tafsir yang dikenali sebagai Al-Kasyaf, dia memberitahu bahawasanya api neraka tersebut akan masuk ke dalam rongga-rongga kehidupan, rongga-rongga badan dia, jasad badan dia, membakar semua sehinggalah sampai ke dadanya dan sampai ke hatinya. Dan dia yang berada di tengah-tengah hati, dan tidaklah ada satu pun daripada hati manusia, badan manusia ini, melainkan benda yang paling anggota yang paling paling lembut sekali adalah hati itu sendiri. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala terangkan sifat api neraka di dalam neraka Al-Hutamah ini menyebabkan api tersebut sampai ke dalam hati dan membakar di dalam hati orang-orang yang tadi. Sebab apa? Kalau kita lihat penyakit-penyakit tadilah, ataupun sifat-sifat mencaci, menghina orang, cinta pada dunia, cinta pada harta ni, semua satu penyakit-penyakit tersebut ada di dalam hati. Dan dia yang merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit hati. Dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membakar hati mereka. Di atas penyakit-penyakit hati mereka tersebut, teruknya hati mereka tersebut yang sentiasa membenci manusia, ada sajalah perkara-perkara yang tak puas hati, menyebabkan dia mencaci orang, menghina orang, dan yang tadilah cinta pada dunia sehingga dia berpaling daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh pada dia dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang pada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala terangkan lagi bagaimanakah keadaan neraka Al-Hutamah ni di dalam ayat yang ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka Al-Hutamah ni dia menutup mereka semua. Muqsadah maksudnya tertutuplah, tertutup. Muqsadah fi 'amadin mumaddadah, dan mereka ini diletakkan di satu tiang dan dibakar mereka di situ. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan maksud tertutup ni maksudnya dia tertutup dengan rapatlah. Manusia-manusia masuk di dalam neraka tersebut, ditutup pula di dalam neraka tersebut, dan
fi amadin mumaddadah dan diletakkan di tiang-tiang. Ni ada perbahasanlah di kalangan ulama-ulama tafsir menerangkan bahawasanya maksud bagi tiang ini adalah ianya seperti satu tiang ataupun satu batang yang berongga dan kemudian dimasukkan mereka-mereka tadi di dalam tiang tersebut. Rongga tersebutlah maksudnya ada satu batang. Dalam batang tersebut ada rongga lah yang boleh diisi manusia-manusia tadi dan kemudian dibakarlah di dalam neraka tersebut. Dan ini kita boleh lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat ke-13, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa, dan pada ketika itu mereka dimasukkan, dicampakkan di dalam satu tempat yang sempit. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengisyaratkan kepada ayat ini bagi mentafsirkan maksud fi amadin mumaddadah. Maksudnya adalah satu batang yang berongga dan mereka dicampak di dalam batang tersebut kemudian dibakar di dalam batang tersebut. Dan ada sebahagian para ulama sendiri mengatakan bahawasanya, contoh Syekh Atiyah Salim sendiri mengatakan bahawasanya maksudnya adalah seperti mana dia diikatlah. Dia ada satu batang, diikat kakinya pada batang-batang tersebut. Ada pelbagailah, kata pelbagai keadaan. Para ulama mufassirin menerangkan maksud fi amadin mumaddadah mereka dibakar, diikat di tiang-tiang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Ibn Jarir rahimahullah ada mengatakan, dan yang paling tepat sekali lah bagi dia adalah pendapat-pendapat tadi adalah maksudnya mereka ini diazab di satu tiang lah di dalam neraka, dan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bagaimanakah mereka diazab, keadaan mereka di tiang tersebut. Nak kata dia masuk di dalam tiang tersebut ataupun diikat di tiang tersebut, tidak ada dalil yang betul-betul kukuh yang menggambarkan keadaan bagaimana mereka diazab di tiang tersebut. Dan cuma di sini Ibn Jarir rahimahullah dengan kasih mengatakan bahawasanya wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan bagaimanakah mereka diazab, sama ada diikat atau dimasukkan di dalam tiang tersebut ataupun bahkan lebih teruk lagi daripada keadaan tersebut. Okay, itulah yang kita boleh dapat daripada surah Al-Humazah. Yang faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya untuk menjauhkan daripada sikap Al-Humazah dan Al-Humazah, sama ada menghina, mencaci, mencela, mengadu domba. Tak kiralah sama ada kita cakap depan-depan dia ataupun kita cakap belakang dia, semua perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala beri amaran kepada hamba-hambanya untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan kepada kita supaya untuk sentiasa mendidik jiwa kita, mendidik hati kita supaya jauh daripada mencintai harta-harta dunia, yang menyebabkan harta-harta dunia ini akan merosakkan hati seseorang, akan mematikan hati seseorang itu, dan bila mana matinya hati seseorang tersebut akan membuatkan dia melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sebab itu juga akan menyebabkan dia sentiasa memusuhi orang dengan kata-kata dan melalui cacian dan hinaan dan celaan yang telah dilontarkan daripada perkataan-perkataan dia. Dan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala amaran daripada pelakuan-pelakuan tadi, neraka Al-Hutamah yang menghancurkan, mematahkan dan merosakkan tubuh badan yang dimasukkan di dalam neraka tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada semua sifat-sifat tadi, dan kalaulah ada sifat-sifat tersebut di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ubati sifat tersebut dan jadikan kita orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah taala memaafkan segala apa yang telah kita lakukan baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Okay, ada apa-apa soalan ke? Ada Ustaz, saya akan tanya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksudkan ayat ini ditujukan kepada orang Islam saja, Ustaz. Secara umumnya adalah kepada orang Islam. Tetapi seperti mana pendapat yang saya maklumkan tadi lah, ada pendapat seperti mana Ibn Ashur rahimahullah di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahawasanya ia pada asal surah ini adalah untuk menakutkan ataupun nak tunjukkan janji pada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang dulunya banyak hina dan cela orang-orang Islam ni. Mereka kan dulu kalau kita dengar surah, mereka banyaklah berbagai celaan, berbagai azab, perkara-perkara yang mereka lakukan kepada orang Islam, dan salah satunya dengan celaan tersebut supaya orang Islam ni dia tak nak dengan Islam dan kemudian kembali kepada agama asal mereka. Tapi secara umum ayat Al-Quran ni bukan hanya satu zaman saja, dia sepanjang zaman. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat nanti. Sebab apa? Ayat ni pun kalau tak menunjukkan kepada orang musyrikin Quraisy Mekah, sifat-sifat itu berlaku juga dekat kita. Kadang-kadang kita tengah ada orang, kadang-kadang kita type benda-benda yang tak baik dalam Facebook dan sebagainya. Itulah mudah-mudahan. Jadi mereka, Ustaz, jadi mereka ni kekal dalam neraka. Seperti mana yang disebutlah, pertama la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang mengandung. Tetapi ada hadis Nabi SAW, kalaulah ada kalangan muslimin yang mana masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas daripada itu dalam hati dia ada sebesar zarah iman, sedikit-kecil iman dia ada dalam hatinya, maka tak lain tak bukan di akhirnya nanti juga akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab manusia ni, umat Islam ni, kalau dia buat dosa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Seperti mana apa yang telah dilakukan dan masih yang dilakukan di atas muka bumi. Bila dah selesai azab tersebut, maka dia akan kembali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang dengan rahmat Allah, kalaulah pada asalnya Allah janjikan seseorang itu akan masuk ke dalam neraka di atas kemaksiatannya, bahkan mungkin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seseorang itu akan masuk ke dalam syurganya dengan izinnya tanpa dimasukkan dalam neraka. Itu semua atas puji bicara Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya lebih besar daripada azab yang dia lakukan kepada hamba. Ya, sebab Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu yang kita Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita lah. Cuma kita sebagai manusia lemah adalah kita tahulah kita buat dosa, kita tahu banyak kita caci orang kadang-kadang, banyak kita hina orang, banyak kita mengumpat orang, okay? Dan kadang-kadang lupa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diampunkan dan kita bertaubatlah. Kalau mungkin sebelum ni mulut kita jahat, selalu cerita pasal orang, cakap pasal orang, caci orang dan sebagainya, lepas daripada ni kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sedikit sebanyak lepas ni kalau kita solat ke, kita dengar imam baca surah Al-Humazah ke, akan bergetar jiwa kita, bergetar jiwa kita lah, takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dah bincang sedikit sebanyak berkenaan dengan keadaan tadi, macam mana dibayangkan lah, ataupun gambaran-gambaran ulama mufassirin menceritakan bagaimana diazab orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tadi lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok imam-imam Masjidil Haram baca-baca dia menangis, kan? Kita pun tak tahu kenapa dia menangis. Dia menangis sebab apa? Sebab dia faham ayat tersebut, dia faham tafsir daripada itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah perasaan tersebut lah bila kita dengar ayat Allah tadi, kita baca surah Al-Humazah pun, kita dah bergetar, kita menyebabkan mengalir air mata kita di atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Okey, Pak Amir. Ada soalan lagi ke? Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada, saya ingatkan lagi sekali lah.
Kalau boleh siapa yang sibuk sangat dulu dengan media sosial, sama ada dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikToknya, dengan Twitternya, inilah masanya kita jauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Benda-benda ni semua akan mendedahkan kita kepada fitnah-fitnah. Kadang ada benda yang betul dan benda yang tak betul. Takut-takut kita termasuk di dalam perkara yang tak betul dan kita bercakap tentangnya dan jatuh fitnah pula kepada orang tersebut, dan kita takut termasuk di dalam golongan yang sentiasa mencaci dan menghina orang tadilah. Dan saya yakin insya-Allah kata ayah muda sebagian asalnya taklah sibuk sangat kot dengan Facebook. Budak-budak muda ni sibuk lah. Ada setiap isu itulah sibuk lah, nak cerita apa, nak cakap apa semua, macam dia yang tahu semua. Dan sifat orang Muslim ni husnul Islam tarakamana, yakni sebaik-baik orang Islam itu ataupun sifat orang Islam itu adalah meninggalkan apa yang tidak ada makna baginya, yang tidak memberi faedah baginya. Jadi apa sajalah, kalau kita duduk dengan kawan-kawan ke apa, kalau kita dengar tentang bersama, kita tinggalkan supaya kita tidak termasuklah di dalam kelompok tersebut ataupun dalam insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, kita semua jelas insya-Allah. Tiga ayat tadi. Tapi tiga ayat itu daripada kita hujung ni dekat seluruh muka ni ada. Okey, walaupun tiga ayat dalam surah As, tetapi perbincangannya banyak